Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah. Baik, jadi kita sambung pada masih lagi kita nak membincangkan tentang topik berkenaan dengan khalqil jan wa qissati syaitan. Berkenaan dengan penciptaan jin dan kisah syaitan. Baik, jadi ada beberapa perkara lagi yang perlu kita sentuh berkenaan dengan fitnah syaitan. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan melalui mereka, dan kita kena lihat pada kitab Al-Bidayah wa Nihayah tu, pada kitab asal, sebab ada beberapa perkara yang disentuh ataupun asar yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah yang penting untuk kita tahu. Baik. Jadi bahasan topik sebelum ini kita dah bincangkan tentang isu berkenaan dengan adakah boleh berlaku tanakuh ataupun tanasul ataupun pernikahan antara jin dengan manusia. Baik, jadi kita dah sebut kan, dia anda sebut sebelum ni anda sebut dalil-dalil yang digunakan oleh ulama. Itu anda ada tersilap bawa ayat yang pasal dalil yang digunakan oleh ulama yang kata imkaniat ataupun bolehnya berlaku pernikahan antara jin dengan manusia. Baik, anda nak tegaskan sekali lagi, kita kena faham dua isu yang berbeza. Dua isu yang penting untuk kita membezakan antara pendirian. Kerana di sana ada orang yang dia tak boleh faham, dia tak boleh bezakan antara dua isu, lalu dia jadi takhabut. Dia jadi selaru. Puncanya kerana dia tak boleh beza. Baik, dia ada dua isu yang berbeza. Pertama, ulama bahaskan imkaniyatu tanakuh bainal jin wal ins. Kemampuan ataupun kemampuan ataupun keupayaan berlakunya pernikahan antara jin dengan manusia. Ini satu isu. Maksudnya boleh tak berlaku pernikahan antara jin dengan manusia? Boleh berlaku atau tak? So, topik yang pertama ni dari sudut qadar, dari sudut kauni, dari sudut kita kata ketetapan Allah secara kauni. Ini kita kata sebahagian ulama mengatakan boleh berlaku. Baik, mereka bawakan kisah berkenaan dengan Balqis, riwayat-riwayat yang berkenaan dengan pendapat ulama salaf yang mengatakan Balqis ini adalah separuh daripada apa maksudnya daripada hasil pernikahan antara jin dengan manusia. Wallahu ta'ala alam, kita tak membincang kat situ dia punya perincian, tetapi ulama bahaskan lagi, ulama bincangkan isu berkenaan dengan imkaniat. Maksudnya keupayaan atau kemampuan. Boleh tak jin ni nak menikahi manusia, ataupun boleh berlaku tak pernikahan antara jin dengan manusia. Baik, ini kalau kita tengok balik, ulama yang kata boleh berlaku, mereka bawa lah dalil. Kan? Mereka bawa lah dalil, antaranya dalam surah Ar-Rahman. La yatmithunna ayat dalam surah Ar-Rahman tu, fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. So di dalam syurga itu nanti akan adanya bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
So in them a woman limiting their glances untouched before them by men or jin. So dalam surah Ar-Rahman ayat 56. So itu menunjukkan, dalil menunjukkan imkaniyat. Kena faham imkaniyat. Apa maksud imkaniyat? Kemampuan yang diizinkan oleh Allah untuk jin menyetubuhi ataupun melakukan tanasul ataupun tanakuh, pernikahan berlaku antara jin dengan manusia. Sama juga dalam surah yang sama, dalam surah ayat 74. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sama juga. Bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Baik, banyaklah lagi dalil. Kalau kita nak bawa dalil tentang dalam surah, misalnya dalam surah Al-Isra ayat 64, wasyarikhum fil amwal wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Itu iblis memerintahkan kepada tentera-tenteranya supaya menyesatkan anak Adam ini dengan berbagai cara, dengan tentera berkudanya, dengan suaranya, dengan wasyarikhum fil amwali wal aulad, menyertai mereka dalam harta benda mereka dan anak-anak mereka. So disebutkan dalam tafsir yang datang daripada Mujahid, contohnya apa dia, idza jama'a ar-rajul ahlahu falam yusammi intawal jan ala ihlilihi fajama'a ma'ahu, ala lilihi atau halilihi fajama'a ma'ahu. So ini datang dalam pendapat sebahagian ulama salaf. Maksudnya kalau seorang lelaki mendatangi isterinya dan tidak membaca bismillah, tidak membaca doa, maka akan disertai oleh jin ataupun akan disertai oleh syaitan. Jin akan menyertainya. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Itu maksud ayat tu kan. So itu ada tafsir daripada salaf. Tafsir daripada salaf. Bila datang daripada tafsir daripada salaf, maka itu kita kata kita kata benda tu muktabar lah. Benda tu muktabar. Maksudnya sejauh mana kita nak tentukan sesuatu tu muktabar atau tak. Baik, sejauh mana kita nak muktabar atau tak, maka ada tak salaf sebut? Maksudnya ada tak riwayat daripada salaf? Kalau ada riwayat daripada salaf, ada daripada sahabat Nabi, tabi'in atau anak-anak murid mereka, maka itulah muktabar. Itu kita kata muktabar. Cuma tinggal kita nak tahu apa yang sahih dari sudut perbahasan ulama. Baik, cuma itu satu isu, imkaniyat, kemampuan. Satu isu lagi, isu hukum. Tadi isu yang pertama imkaniyat, ini kemampuan, boleh tak? So kalau kita tengok asar riwayat daripada ulama salaf memang disebut, contohnya macam kana ahadu abawai Balqis jinniyan, salah seorang daripada bapa ataupun daripada datuk Balqis kan, itu dikatakan seorang jin. Itu datang daripada riwayat salaf. Baik, macam mana kita pun tak tahu, Allahu a'lam. Tetapi nak bagi tahu dari sudut imkaniyat, boleh tak? Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Harus untuk ianya berlaku. Cuma dari sudut hukum, yang kedua ni yang kita kena faham ni, dari sudut hukum, maka ulama menjelaskan bahawasanya hukum menikahi jin dengan manusia adalah haram. Adalah haram. Inilah sebab kenapa Imam Malik tutup pintu tu. So mereka, apa dalil mereka? Dalil mereka pun banyak. Jadi antaranya Allah Ta'ala jadikan manusia ini sebagai antara manusia dengan manusia, lelaki dengan wanita sebagai penenang untuk lelaki bagi di kalangan manusia. Jadi Allah Ta'ala jadikan manusia ini daripada jenis mereka sendiri, Allah Ta'ala jadikan pasangan mereka, kan. Kemudian sebab itu Imam Al-Qurtubi kata apa? Sama juga macam Imam Malik.
Imam sekejap, sebab itu kenapa ulama-ulama salaf mereka mengingkari isu ni. Dia kata dah, dia kata sini contohnya, isu tu tengok nampak isu tu boleh berlaku atau kita kata imkaniat, kemampuan untuk jin mendatangi manusia ataupun jin apa dia melakukan hubungan ataupun tanakuh menikahi manusia itu boleh tak berlaku? Boleh berlaku. Tetapi dari sudut hukum syar'i, maka ianya ditutup oleh para ulama. Sebab itu kata contohnya kalau kita tengok dalam riwayat Ibnu Jarir daripada Imam Ahmad dan juga Ishaq Ibn Rahawayh, annahu naha anhu. So Imam Ahmad dengan Ishaq Ibn Rahawayh menegah perbuatan tersebut. Kemudian Imam Malik sama juga, Imam Malik, Ishaq Ibn Rahawayh dan ramai lagi ulama pun sebut benda yang sama. Sebab itulah mereka, antaranya Al-Mawardi kan, mereka juga mengingkari peristiwa berlaku tentang Ibu Balqis yang dikatakan dia adalah jin kan. Dikata apa, mustangkarun minal uquli tabayunil jinsaini wa ikhtilafi tabi'ataini wa tafaruqil hissaini. So kerana disebabkan oleh perbezaan unsur antara penciptaan manusia dengan jin tu, maka ulama menutup pintu tersebut dan ulama mengatakan bahawasanya apa, tidak boleh berlaku dari sudut hukum syarak, maka ianya dilarang. Maksudnya haram lah. Betul kata Al-Qurtubi kata apa? Mas'alatu tazawuj bainal insi wal jin la yuqirruha al-ilm. Wa qad warada an-nahyu an jam'in min fuhulil ulama kal mawardi wa dhalika li ikhtilaf al-jins wa ma yahiluhu al-'ilm yuhiluhu al-aql. So Al-Qurtubi pun sebut benda yang sama. Tak boleh. Sebab apa? Sebab satu lagi dia tidak diakui oleh ilmu, maksudnya tidak diakui oleh Al-Quran dan Sunnah. Dari sudut hukum memang tidak diizinkan oleh syarak. Walaupun dia boleh berlaku. Jadi kebolehan kita kata boleh berlaku atau tak itu tak menjadi hukum. Tak boleh dijadikan sebagai hukum. Sebab itu kita kena faham. Sebab tu ulama menutup pintu tersebut. Tak boleh lah. Maksudnya tak boleh dari sudut hukum, maksudnya haram. Hukumnya menikahi jin ataupun di kalangan manusia mungkin jin. Itu kita kena faham. Jika akan berlakunya ikhtilat bainal jinsain, berlakunya kecelaruan dalam nak menentukan nasab. Kemudian satu lagi, kita kena faham, kalau orang dakwa boleh menikahi jin, bahaya tak bahayanya, orang yang berzina, dia akan berzina, kemudian dia akan bagi alasan ni anak jin. Nampak tak? Ini yang ulama nampak lagi jauh. Sebab tu kenapa tak boleh? Kenapa dihukum? Ditutup pintu dan dihukumkan perkara itu adalah mustangkarun. Perkara yang diingkari, perkara yang haram. So ulama-ulama yang mengharamkan, membawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Sebab apa nanti ada orang nanti dia berzina dengan manusia, kemudian dia pergi dakwa jin telah meniduri dia ke apa benda, dakwa kan. Sebab itulah itu tak boleh. Sebab itulah kita kata dari sudut hukum maka dia tak boleh. Walaupun boleh berlaku tetapi kita kata tak boleh. Kalau orang datang sabitkan kandungan dia misalnya, dia katakan tidak diketahui bapa dia, kemudian dia kata ini anak jin, macam mana tu? Macam mana nak sabit kat mahkamah kan? Anak siapa? So dia akan berlaku kita kata dia tidak akan terlaksana maqasid syariah untuk menjaga keturunan. Bila tidak terlaksana maqasid syariah untuk terjaga keturunan, tak diketahui bapaknya siapa, kemudian senang-senang orang mendakwa ini anak jin, habis rosak sistem. Rosak. Dia akan membuka pintu kerosakan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. So bila terbukanya pintu ni, orang pakat-pakat duk kalut nak menikah dengan jin ataupun duk dakwa menikah dengan jin, habis terbuka pintu zina. Orang suka buat zina, kemudian dia kata jin. Disalahkan jin pula. Jin padahal jin tak salah. Manusia yang salah. Tapi dia pergi salahkan jin. Itu yang jadi masalah. Wallahu musta'an. Jadi itu isu berkenaan dengan tanakuh bainal ins wal jin. Pernikahan antara jin dengan manusia. So kita kena faham. Kita kena faham. Baik, untuk lebih lanjut boleh rujuk dalam kitab antaranya Alamul Jin fi Daw'il Kitab wa Sunnah oleh Syekh Dr. Abdul Karim
uh, Ubaidat, Syekh Abdul Karim Al-Ubaidat. Abdul Karim Ubaidat. Baik. Kita buat Ubaidat. Baik. Jadi nak rasa jelas kot tentang isu berkenaan pernikahan jin dengan manusia. Kita kena faham betul-betul supaya kita tak keliru kan. Sama juga macam isu minta tolong dengan jin kita dah bincang sebelum ni. Boleh rujuk balik kan. Sama je macam isu yang kita kata apa dia, imkaniat dan juga hukum. Kemampuan untuk berlaku, keharusan untuk boleh berlaku dengan hukum. So kita kena beza kan. Janganlah jadi apa macam orang yang tak boleh beza antara qadar syar'i dengan qadar kauni. Macam yang baru-baru ni bila mana tu orang makhluk Allah ni dia kata apa dia orang tu buat zina, berzina dan sebagainya, itu semua dengan izin Allah. Dia tak boleh beza. Celaru tu kita kata celaru tu. Bila celaru, semua benda dia nak berhujah dengan qadar. Tak boleh lah. Kan? Baik, bukan semua benda yang berlaku tu Allah redha. Itu kena kita faham. Bukan semua. Memang semuanya dengan izin Allah, tapi bukan semua benda yang berlaku tu Allah redha. Tu beza antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i yang Allah redha. So macam perkahwinan manusia dengan jin, Allah tak redha. Tetapi boleh tak berlaku? Boleh berlaku kerana ianya masih dalam ruang lingkup iradah kauniyah, qadariyah. Kita kena faham. Berlakunya maksiat, ya dengan qadar Allah. Tetapi adakah Allah redha? Tak, Allah tak redha. Kerana dia bercanggah dengan iradah syar'iyah, kehendak syar'iyah. Ya Allah redha. Allah tak perintahkan kita untuk berzina. Allah tak perintahkan kita untuk mendekati zina. Allah larang. Kalau berlaku zina, berlaku perkara yang mendekatkan diri kepada zina, kalau ianya berlaku, bukan kerana Allah redha. Kerana Allah dah tetapkan takdirnya untuk berlaku atas pilihan manusia itu sendiri. Wahadainahun najdain. Allah Ta'ala bagi jalan, dua jalan. Dia pilih. Falamma wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kan? Iya, jelas Allah Ta'ala sebut. Orang yang bagi, orang yang tak menahan diri dalam sedekah untuk dia memilih jalan untuk melakukan amal ketaatan, wattaqa, dan dia menjauhi larangan Allah, menjauhi perkara yang dimurkai oleh Allah, dia pilih jalan tu. Wasaddaqa bil husna, dia pilih lagi, dia membenarkan la ilaha illallah. Dia membenarkan iman dia kepada Allah. Maka fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia untuk jalan kemudahan untuk masuk ke syurga. Wa amma man bakhila, ada pun orang yang bakhil. Bakhila wastaghna, lalu dia rasa cukup. Dia rasa cukup dengan kekayaan dia, dia cukup dengan kepandaian dia, cukup dengan diri dia. Dia tak mau keluarkan amal ketaatan, tak mau keluarkan harta benda dia untuk diinfakkan di jalan Allah. Bakhil. Wastaghna, rasa cukup daripada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pula. La ilaha illallah, mendustakan Allah. Mendustakan ajaran agama Islam, mendustakan ajaran Allah. Fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan mudahkan dia untuk masuk, untuk menelusuri jalan yang susah, iaitu ke neraka. So disebabkan pilihan dia. Bukannya Allah Ta'ala bagi macam tu je. Itu dia tak faham kan. So semua benda kita kata Allah Ta'ala tak menjadikan kita ni macam difahami oleh golongan Jabariyah dan juga golongan Qadariyah. Jabariyah baginya kita ni umpama bulu yang ditiup oleh angin. Kalau ke kanan lah kita terpaksa, salah. Sama juga kita bukan Qadariyah yang mendakwa kononnya kita ni ada kehendak yang bebas, free will. Tak ada langsung kaitan dengan Allah, pun salah. Kita ahli sunnah, kita pertengahan. Kita katakan bahawasanya wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang dikehendaki oleh kita, Allah bagi kehendak pada kita, tidak mungkin akan mengatasi apa yang dikehendaki oleh Allah. So kita ada kehendak, Allah ada kehendak. Kehendak kita tak boleh mengatasi kehendak Allah. Tetapi Allah bagi kita kehendak. Allah Ta'ala bagi kita iradah. Allah Ta'ala bagi kita qudrah, kekuatan untuk kita melakukan dan memilih sama ada jalan yang baik atau jalan yang buruk. Siapa yang pilih jalan yang buruk, maka Allah akan azab dia. Siapa yang pilih jalan yang baik, jalan yang benar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Baik.
balik pada perbahasan kita. Baik, kalau kita tengok dalam ana tunjuk ini kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang asal. Baik, Imam Ibn Katsir rahimahullah dibawakan beberapa kisah secara umum. Sebab kita akan sentuh nanti dalam perbahasan kisah Nabi Adam nanti. So kita ni dalam, maksudnya dah kemuncaklah perbahasan kita tentang jin dengan syaitan ni. So kita nanti akan maksudnya kita akan masuk dalam perbahasan berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam AS. Sebelum tu kita masih lagi nak bincang tentang syaitan dan juga apa yang disebut sebagai jin, iblis yang kita dah sentuh sebelum ini. Baik, ini riwayat-riwayat yang kita sebut sebelum ni. Iblis diturunkan daripada langit, dari tempat yang tertinggi dan dilaknat oleh Allah SWT. Kita akan sebut nanti kisah Nabi Adam. Sebab baik, ini pun Imam Ibn Katsir bawakan ayat dalam surah Al-Ahqaf dengan surah jin. Surah Al-Ahqaf ayat berkenaan dengan jin yang datang mendengar bacaan Al-Quran Nabi, jin Islam. Kemudian dalam surah Al-Jin pun sama juga. Jin daripada Nasibin juga ada pendapat ulama yang kata dua kisah yang berbeza, ada yang kata kisah yang sama. Sebab tu Ibn Katsir kata kat sini, وقد ذكرنا تفسير هذه السورة وتمام القصة في آخر سورة الأحقاف وذكرنا أحاديث المتعلقة بذلك هنالك وأن هؤلاء النفر كانوا من جن نصيبين وفي بعض الآثار من جن بصرى وأنهم مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي بأصحابه ببطن نخلة أو ببطن نخلة من أرض مكة ووقفوا فاستمعوا لقراءته. So, kisah ini Imam Ibn Katsir ada sentuh dalam tafsir dia. So, siapa yang nak tahu tentang lebih lanjut tentang kisah berkenaan dengan jin Nasibin ataupun jin Busra datang daripada Syam ataupun datang dari Iraq, maka rujuk dalam ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 29-32 dan juga surah Al-Jin ayat 1 hingga 17. Lepas tu dikatakan sini, mereka jin itu telah melalui Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW tengah berdiri dengan salat dengan para sahabatnya di lembah Nakhlah di Mekah. Ada juga yang datang riwayat, maksudnya peristiwa itu berlaku setelah Nabi SAW balik daripada Taif, daripada dakwah di Taif, dan yang Nabi SAW tak diterima, diseksa ataupun dibaling batu, dan berlaku peristiwa yang kita kata turun malaikat Jibal, malaikat yang menjaga gunung untuk menawarkan untuk dihempapkan ke atas penduduk Taif, Akhshabain, iaitulah dua gunung yang besar di Mekah. Baik. Dan mereka yang jin yang lalu ni, mereka dengar dan mereka mendengar bacaan Quran, berhenti dan mereka mendengar bacaan Quran. Itu kisah dia boleh rujuk dalam dua ayat ni lah, panjang lah dua ayat ni. Al-Ahqaf 29-32 hingga, dan juga surah Al-Jin ayat 1 hingga 17. Baik. Kemudian Imam Ibn Katsir diceritakan tentang perhimpunan antara jin tu bertemu dengan Nabi SAW pada waktu malam. Lalu mereka meminta kepada Nabi SAW supaya memberikan mereka perintah dan larangan. Lalu mereka, maksudnya apa yang mereka kena buat. So itu dakwah Nabi kepada jin. Kemudian mereka minta bekalan, makanan. Kemudian Nabi SAW bagi tahu yang kita dah sebut sebelum ni, kullu azmin dzukira rasmullah alaihi tajidunahu awfara ma yakunu lahman wa kullu rawthatin ulfun lidawabikum. Setiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya, kamu akan dapati akan muncul ataupun akan terbit daripada tulang tersebut daging yang akan cukup untuk kamu makan. Untuk jin makanlah. Kemudian bagi setiap tinja ataupun najis haiwan ternakan akan dijadikan makanan untuk binatang-binatang ternakan atau binatang-binatang mereka, binatang jin. Dan Nabi SAW melarang manusia, sahabatnya dan juga umatnya untuk beristinja dengan najis dan juga tulang. Nabi kata innahuma zadu ikhwanukum atau ikhwanikumul jin. Itu adalah bekalan makanan saudara kamu di kalangan jin. So kita dah sebut itu adalah makanan jin muslim. Ada pun makanan jin kafir, maka mereka makan makanan yang rosak, makanan yang haram, makanan yang kita kata yang tak disebut nama Allah,
Makanan yang kita kata sembelihan yang tak disembelih atas nama Allah, makanan-makanan yang kita kata termasuklah sembelihan yang disembelihkan atas nama berhala, maka itulah yang dimakan oleh jin dan juga syaitan di kalangan kufar. Baik. Kemudian dalam ini riwayat datang dalam riwayat Muslim, Imam Ibn Kathir kata wa naha anil bauli fil aswaq. Dan Nabi SAW melarang untuk kita perbuatan kita membuang air kecil di pasar. Li'annahuma atau li'annaha masakinul jin. Ni kita dapat faedah di sini. Sebab kita sebelum ni kita tak sebut kan. Antara tempat jin bertandang juga adalah pasar-pasar. Sebab itu Nabi SAW melarang perbuatan buang air kecil di pasar. Maksudnya kerana li'annaha masakinul jin. Tempat tinggal jin. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah membacakan kepada jin surah Ar-Rahman. Fama ja'ala yamurru bi ayatin fiha. Setiap kali Nabi baca sampai dekat ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Baik, bila sampai ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin ini akan berhenti dan mereka akan jawab wala bi syai'in minal ala'ika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tak ada satu pun nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Falakal hamdu, bagimu segala puji. So tengok ini jin Muslim. Jin Muslim mereka dengar Al-Quran dan mereka faham dan mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka beriman. Ini menunjukkan jin ini beriman. Dan waqad athna alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika lamma qara'a hadhihi surah al-nasi fasakatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puji jin sebab perbuatan jin yang menyahut apa yang Allah Taala sebutkan dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka bila Nabi baca dekat sahabat dia, manusia, mereka senyap. Maka Nabi pun tegur mereka. Nabi kata, faqala al-jinnu kanu ahsana minkum raddan. Ma qara'tu alaihim fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu wala bi syai'in min ala'ika rabbana nukadzibu walakal hamdu. Rawahu Tirmidzi an Jabir wa Ibn Jarir wal Bazzar an Ibn Umar. Baik. Hadis hasan, wa huwa hadis hasan. Baik. Kalau kita tengok balik Nabi SAW, bila Nabi baca dekat sahabat surah Ar-Rahman, sahabat senyap kan. Sampai kat ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang manakah lagi nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan. Bila Nabi tengok sahabat dia senyap, Nabi pun teringat peristiwa Nabi baca ayat ni dekat jin. Lalu jin jawab. Sebab itu Nabi kata, jin ni lebih baik daripada kamu dari sudut dia jawab tu. Jawapan mereka tu lebih baik berbanding kamu diam. Kan? Tidaklah aku bacakan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, melainkan mereka akan jawab wala bi syai'in minal ala'ika rabbana nukadzibu walakal hamdu. Tidak ada sesuatu pun daripada nikmat-nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Dan bagimu segala puji. So itu jawapan jin yang Nabi SAW puji. Baik. Adakah diperintahkan untuk kita jawab macam tu setiap kali? Jawapannya itu hanya jawapan jin, dan Nabi SAW hanya memberitahu kepada para sahabat bahawasanya itu adalah jawapan yang baik daripada jin berbanding kamu senyap. Tetapi tak menunjukkan adanya apa-apa fadilat. Maksudnya boleh tak kita jawab macam jawapan jin? Tak ada masalah, harus. Maksudnya dia balik kepada hukum harus. Dia bukan kata wajib ke sunnah ke, tak. Dia adalah apa? Mustahab ke tak? Dia adalah apa? Harus. Kalau kita dengar ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita kata wala bi syai'in min ala'ika rabbana nukadzibu. Boleh tak? Boleh. Harus. Harus. Sebab Nabi SAW menyatakan ini adalah ahsana minkum raddan. Ini adalah jawapan yang baik. So dari sudut istidlal, kita kata kita tak bolehlah kata benda tu wajib, sebab Nabi tak wajib kan. Tetapi Nabi SAW puji. Bila Nabi SAW puji, menunjukkan perkara itu adalah harus, ada harus untuk dijawab sedemikian. Tapi bukanlah kita kata dekat orang setiap kali dengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu kita kena jawab macam jawapan tu wajib ataupun mustahab ke, tak.
Itu perlukan kepada istidlal yang lain ataupun dalil yang lebih kuat lah. Maksudnya berbanding dengan dalil ni, satu dalil ini saja. Baik, wallahu taala a'lam. Baik. Dia haruslah, kita kata harus, paling kurang dia adalah harus. Bukan wajib, bukan mustahab, bukan sunnah, bukan sunat. Baik, kemudian kata Imam Ibn Katsir, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi mu'minil jin hal yadkhuluna al-jannah aw yakunu jazaa'u ta'ihim an la yu'adzaba fi an-nar faqat. Kemudian ulama berselisih pendapat berkenaan dengan isu adakah mukmin jin, mukmin di kalangan jin, orang beriman di kalangan jin akan masuk ke dalam syurga, ataupun balasan untuk orang yang taat di kalangan mereka ni hanyalah mereka tak akan diazab di dalam api neraka. Ada dua pendapat, ala qaulain. As-sahih annahum yadkhuluna al-jannata li'umumatil Quran. Yang sahihnya jin akan masuk ke dalam syurga berdasarkan keumuman ayat-ayat Al-Quran. Wali khususi qawli ta'ala, dan lebih khusus lagi pada firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik. Allah Ta'ala kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut akan kedudukan Tuhannya. Bagi mereka adanya dua kedudukan, yakni dua syurga. Disebutkan sebagai tempat syurga yang akan mereka masuk. Disebutkan mereka ini adalah orang yang mereka ada keinginan untuk melakukan maksiat, tetapi mereka meninggalkan kerana takutkan Allah. Maka Allah kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana satukah nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Apa wajhu dilalah, apa istidlal, apa istinbat daripada ayat ni? Tengok Imam Ibn Katsir kata apa? Famtanna ta'ala alaihim bidzalik. Maka Allah mengurniakan nikmat. Yang disebutkan nikmat manakah yang Tuhan kamu dustakan? Baik. So sebab ayat tu kan Nabi baca kat dia orang. Kemudian dia orang jawab kan, wala bi syai'in min alaika rabbana nukadzibu. Mereka jawab kan, tidak ada sesuatu pun nikmat Tuhan kami yang kami dustakan. Baik. Jadi menunjukkan kepada kita nikmat syurga juga akan didapati oleh jin. Maka kalaulah mereka tak dapat, kata Imam Ibn Katsir kata apa? Falaula annahum yanalunahu lama dzakarahu wa'addahu alaihi minan ni'am. Wa hadha wahdahu dalilun mustaqilun kafin fil mas'alah wallahu a'lam. Kalaulah mereka takkan dapat nikmat syurga, sudah tentulah Allah Taala takkan sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian mereka dengar ayat tu yang dibacakan oleh Nabi, mereka pun jawab wala bi syai'in min ala'ika rabbana nukadzibu. Mereka jawab apa? Mereka tak dustakan mana-mana nikmat Tuhan kan. So kalaulah mereka ni tak dapat masuk syurga, buat apa? Apa faedah mereka kata macam tu? So itu dalil menunjukkan, dalil kata Imam Ibn Katsir, satu dalil yang cukup untuk menunjukkan isu ini, jin di kalangan mukmin di kalangan jin akan masuk dalam syurga. Apa dalil lain lagi? Banyak lagi lah. Dalilnya mereka ditaklif. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. So bila mereka diperintahkan untuk menyembah Allah, mereka akan dapat balasan atas tauhid mereka, atas sembahan mereka, atas mereka menyembah Allah, atas keimanan mereka akan masuk syurga. Itu dalil juga. So dalil dalam surah Ar-Rahman ayat 46 hingga 47 ini yang dalil yang kata Imam Ibn Katsir yang cukup. Maksudnya dalil yang paling kuat dan paling cukup untuk kita kata jin masuk ke dalam syurga. Jin mukmin lah. Jin mukmin. Adapun jin yang kafir mereka akan kekal dalam neraka sebagaimana manusia yang kafir. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Kemudian Imam Ibn Katsir rahimahullah bawakan riwayat Imam Al-Bukhari berkenaan dengan apa? Dalil yang digunakan lagi kan dari sudut hadis. Contohnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya, daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, dua bapaknya, yakni Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, dia kata Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Aku tengok engkau ni suka kambing dan suka duduk dekat pedalaman, badiyah. Duduk nomad kan, badui. Baik. Fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa'adhin bis salah.
fa'adzanta bis-salah farfa' sautaka bin-nida'. So Abu Sa'id Al-Khudri dia perintahkan satu perintah kepada Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah. Dia kata, aku tengok kau ni suka kambing dan suka duduk dekat tempat dekat pedalaman dengan kambing-kambing kau. Maka dia nak pesan sikit lah, dia kata, kalau kamu duduk bersama dengan kambing-kambing belaan kamu dan juga duduk di Badiah, yakni pedalaman kamu, duduk kat gunung ganang yang kamu duduk tu, maka azankanlah ketika solat. Fa'adzanta bis-salah. Bila kamu nak solat, maka azan. Farfa' sautaka bin-nida'. Tinggikan suaramu dengan seruanmu. Fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Ustaz kata apa? Kerana tidaklah mendengar gema suara kamu tu, sejauh gema yang bergemanya suara yang kamu angkat azan itu, tidak akan didengari oleh jin ataupun manusia atau sesuatu apa pun, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. So itu menunjukkan jin dan jin juga menjadi saksi atas lafaz tauhid yang didendangkan ataupun yang diazankan, dialunkan. So di situ kata Abu Sa'id Al-Khudri kata, sami'tuhu min Rasulillah SAW. Aku mendengarnya daripada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara infirad. Infarada bihi Al-Bukhari duna Muslim. So hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa tak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara munfarid. Baik. وأما كافر الجن فمنهم الشياطين ومقدمهم الأكبر إبليس وعدو آدم أبي البشر وقد سلط هو وذريته على آدم وذريته وتكفل الله عز وجل بعصمة من آمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم. Baik, ada pun orang-orang kafir. Tadi semua tadi tu cerita pasal apa? Cerita pasal jin yang mukmin. Jin yang mukmin. Kita ni asyik dengar jin-jin yang kafir saja. So Imam Ibn Katsir bawa cerita jin mukmin ni. So boleh rujuk dalam surah Al-Ahqaf tadi untuk lebih panjang, rujuk tafsir Ibn Katsir dalam surah Al-Ahqaf dan surah jin yang kita sebutkan tadi. Baik. Dan ada pun orang kafir di kalangan jin. Di kalangan mereka adalah syaitan, syayatin, jamaknya syayatin. Nah, inilah kita nak bincang tentang syaitan ni. Jadi bila diitlakkan lafaz syaitan, maka ianya merujuk kepada kafirul jin. Yani jin-jin yang kafir. Dan wa muqaddimuhum al-akbar, yang kepala terbesar sekali jin ni kafir ini iaitulah iblis. Bapa mereka Abu Syaitan ataupun Abu Jin. Bapa kepada jin, bapa kepada syaitan. Itulah adu Adam abil bashar. Musuh kepada Adam, bapa kepada manusia. Musuh Adam yang merupakan bapa kepada manusia. Baik, waqad sullita huwa wa dhurriyyatuhu ala Adam wa dhurriyyatihi. Dia diberikan keupayaan. Sullita maksudnya diberikan kemampuan untuk menguasai sebahagian daripada maksudnya Adam dalam peristiwa yang kita akan bincangkan nanti, dia penciptaan Adam, dan juga zuriat keturunan Adam dalam beberapa perkara. Maksudnya diberikan dia dominasi pada sebahagian, maksudnya kepada Adam dan sebahagian anak keturunan Adam. Maksudnya sullita alaih, maksudnya sallatahu kan, maksudnya kita kata dia boleh tak dia mendominasi, dia boleh mendominasi pada apa yang diizinkan oleh Allah. Menguasai kan. Tetapi tengok sebenarnya Ibn Katsir kata apa, wa takaffalallahu azza wa jalla bi'ismati man amana bi. Tetapi Allah telah memberi jaminan. So Allah dah bagi jaminan dan menjamin bagi orang yang beriman kepadanya akan mendapat ismah, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan. So Allah dah jamin orang yang beriman kepada Allah akan mendapat ismah. Ismah maksudnya penjagaan, perlindungan daripada dikuasai oleh jin dan syaitan tadi. Syaitan kan. Wa saddaqa rasulahu, dan orang yang membenarkan rasul-rasulnya juga akan dijaga oleh Allah. Ini janji Allah. Wattaba'a syara'ahu minhum, dan orang yang mengikuti syariat Allah di kalangan mereka juga akan dipelihara dan dijaga daripada taslit, daripada penguasaan dan dominasi syaitan. Jangan kita takut. Apa janjinya? Dalam surah Al-Isra ayat 65 Allah kata apa?
Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Subhanallah. Ni ayat ni kita yakin. Inna ibadi, Allah kata, sesungguhnya hamba-hambaku. Maksudnya kalau orang yang bukan hamba Allah, dia hamba syaitan, dia hamba berhala, dia hamba dunia, dia hamba selain Allah, dia tak dapat jaminan ni. Sebab jaminan ni hanya bagi hamba-hamba Allah. Inna ibadi. So kita kena jadi hamba Allah lah. Bukan jadi hamba syaitan. Bukan jadi hamba manusia. Bukan jadi hamba duit ringgit. Bukan jadi hamba pakaian. Bukan jadi hamba kepada selain Allah. Inna ibadi, Allah kata, sesungguhnya hamba-hambaku. Laisa laka alaihim sultan. Tidak ada pada engkau, wahai syaitan, wahai iblis dan syaitan, laisa laka alaihim sultan. Engkau tidak ada sebarang penguasaan ke atas mereka. Engkau tak boleh menguasai mereka. So Allah jamin. Alah, kalau setakat dia ganggu sikit-sikit tu boleh, tapi dia nak menguasai kita, tak boleh. Ini janji Allah. Setakat dia ganggu sikit-sikit, dia datang ke was-was, boleh. Tetapi nak menguasai kita, tak boleh. Sebab Allah jamin. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Apa syarat dia? Syarat dia ubudiyah. Syarat dia seorang hamba tu ada perhambaan dia kepada Allah. Tauhid. Kalau tak ada tauhid, itu jadi masalah lah. Sebab dia berhambakan duit ringgit, dia berhambakan kecantikan, berhambakan pakaian, berhambakan kepada kekayaan, berhambakan kepada selain Allah, maka itu tak akan dapat. Maka itu yang dikuasai oleh syaitan. Tetapi hamba-hamba Allah, Allah kata, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga, wakil yang mewakili untuk menjaga dirimu. Untuk menjaga hamba-hambanya. So Allah Ta'ala cukup. Kan? Kita dah bincang lah betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga kerajaan milik Allah, dan syaitan, jin dengan syaitan ni besar mana je. Kan? Besar mananya jin dengan syaitan ni sampai kita nak takut sangat. Kan? Kecil je mereka ni. Kan? Baik, kemudian sama juga macam dalam ayat yang lain, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Hamba-hambaku engkau tak boleh kuasai mereka kecuali orang yang ikut engkau, ikut syaitan, ikut iblis. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kalangan orang yang sesat. Sesat, pilih jalan sesat, ikut syaitan, ikut hawa nafsu. Itulah yang syaitan boleh sesatkan. Baik. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah kata, dan surah Saba ayat 20, Allah kata, wa laqad sadaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wa ma kana lahu alaihim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syakkin wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Sama juga ayat ini Allah Ta'ala sebutkan bahawasanya orang yang hanya ikut sangkaan-sangkaannya, yang dibenarkan sangkaan ataupun waham, kekeliruan, keraguan oleh iblis. Iblis yang datang. Yang mendatangkan waham, mendatangkan was-was, mendatangkan, yang menghantar tentera-tenteranya di kalangan syaitan untuk mendatangkan was-was, mendatangkan keraguan. Dan orang itulah yang ikutnya. Adapun kecuali orang-orang yang beriman, orang beriman tak akan ikut. Sama juga ayat wa ma kana lahu alaihim min sultan. Tak boleh. Mereka tak boleh menguasai. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak. So Allah Ta'ala nak uji siapa yang berada di atas kebenaran, beriman kepada hari akhirat, dan siapa yang ada yang percaya dengan keraguan, yang ragu-ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan mengikuti iblis ataupun syaitan tadi. Dan wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Allah Ta'ala ni dia menjaga segala sesuatu. Baik. Sama juga dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah kata, ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Allah, poinnya pada akhir ayat tu Allah kata apa? Sesungguhnya kami jadikan bagi syaitan-syaitan itu wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. So orang-orang yang tidak beriman saja yang akan jadi wali syaitan. Adapun orang-orang beriman, mereka akan menjadi wali-wali Allah. Allah yang akan menjaga dan memelihara mereka.
Baik, kemudian Imam Ibn Katsir bawakan ayat yang panjang ni. Kita tak baca ayat ni pasal kita nak bincang tentang ni ayat yang pada ayat 42 tadi. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Kan? Sama macam ayat tadi. Baik, yang ni kita akan baca ayat pada dalam kisah Nabi Adam nanti insya-Allah. Kita akan bertemu. Cuma Allah janji dah hamba-hambanya ni takkan dikuasai oleh syaitan. Macam mana sekalipun syaitan cuba untuk menyesatkan, mendatangkan was-was, dia still tak boleh menguasai. Kalau dia boleh kuasai, maksudnya orang tu sendiri yang telah menjadi walinya. Orang tu sendiri yang menuruti ajakan dan pujukan serta godaan syaitan. Itu yang kita kena faham. Baik, kemudian Imam Ibn Katsir kata apa? Waqad dzakara ta'ala hadhihi qissah fi surah Al-Baqarah fil A'raf wa hauna. So, kisah ni disebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf dan surah Taha, surah Subhana, surah Al-Isra, surah Sad. Kemudian kami telah membincangkan pada tempatnya di dalam kitab tafsir kami, walhamdulillah. Dan kami akan bawakan kisah ini dalam kisah Adam nanti insya-Allah. So kita akan jumpalah ayat ni balik dalam kisah Adam. So kita nak ambil point je saja tadi kan. Baik, wal maqsudu, tujuannya di sini, tujuan perbahasan ni, anna iblisa anzarahu Allah ila yaumil qiyamah mihnatan lil ibadi. Maksud tujuan di sini, Allah nak cerita dekat kita ataupun penulis Ibn Katsir rahimahullah nak cerita dekat kita. Iblis yang akan diberikan penangguhan, anzarahu, Allah akan menangguhkan baginya sehingga hari kiamat sebagai bentuk mihnah, sebagai bentuk ujian kepada hamba-hambanya. Ujian ikhtibaran minhu lahum, ikhtibar, ujian dan juga apa kita kata mihnah, ikhtibar, peperiksaan, kita kata ujian kan, untuk orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Taala, wa ma kana lahu alaihi min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak. Allah Taala jadikan penguasaan bagi syaitan ni untuk boleh penguasaan dari sudut dia boleh dia diberikan penangguhan, dan dia usia iblis saja yang diberikan penangguhan, dan dia ada kemampuan untuk menimbulkan was-was, menghasut kita, menggoda kita dan sebagainya. Itu Allah Taala bagi untuk lina'lam man yu'minu bil akhirah, untuk Allah Taala tahu siapa yang beriman, betul-betul beriman pada hari akhirat, dan orang yang syak, ragu-ragu. So itu adalah ujian. Sama juga dalam surah Ibrahim ayat 22 hingga 23 ataupun ayat Ibrahim 22-23, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum 'adzabun alim wa udkhila alladhina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri tahtiha al-anhar khalidin fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. So dalam ayat surah Ibrahim ayat 22-23 ni pun sama juga, syaitan nanti akan bila dah akan sampai waktunya ketika kiamat nanti, dia akan berlepas diri. Dia kata apa yang Allah Taala telah janji kepada kamu itu adalah janji yang benar. Apa yang aku janjikan itu aku selisihi janji aku kepada kamu. Dan aku tidak ada keupayaan untuk mendominasi kecuali orang yang illa an da'utukum fastajabtum li, kecuali orang yang menyahut seruan aku. Nampak? So ini atas lisan tahlisan syaitan. Atas lisan syaitan dan iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan mereka pun tahu, mereka tak boleh, segala janji-janji mereka kepada wali-wali mereka itu semuanya mereka akan kita kata akan selisihi. Mereka tidak akan mereka memungkiri janji mereka. Mereka takkan melaksanakan janji-janji mereka kerana Allah Taala takkan laksanakan janji-janji mereka. Dan dia dah kata dah, wa ma kana li alaikum min sultan. Aku tak ada penguasaan dominasi pada kamu melainkan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku ajak kamu, aku goda kamu, aku seru kamu, kamu ikut. Kalian wahai manusia yang ikut aku. Kalian yang nak ikut aku. Fastajabtum li. So di sini nampak, Iblis pun cerdik lah. Syaitan pun cerdik daripada orang yang tak cerdik di kalangan Qadariyah dan Jabariyah. Jabariyah hari ini,
Golongan yang kata kita ni semua terpaksa, Allah Ta'ala semua tentukan. Maksiat pun Allah Ta'ala tentukan. Kan? Semua, dia buat maksiat, dia berhujah dengan qadar. Dia berhujah kata ni Allah tentukan. Tengok, iblis, syaitan pun cerdik. Syaitan pun tak kata ini semua Allah Ta'ala punya salah. Allah Ta'ala yang tentukan takdir kami. Tapi syaitan kata apa? وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Kenapa aku boleh menguasai kalian? Kenapa Allah bagi aku keupayaan untuk menguasai dan menyesatkan kalian, wahai manusia? Tidak ada sebab lain melainkan aku seru kalian, aku ajak kalian, aku sajak kalian buat maksiat. Aku ajak kalian buat syirik kepada Allah, buat benda-benda bid'ah, benda-benda maksiat. Fastajabtum li, kamu menyahut seruan aku. Kamu menyahut. Yang ni perbuatan kamu. Dia tak kata Allah yang paksa kami, Allah yang paksa kamu, tak. Fastajabtum li. Sebab Allah bagi kamu keupayaan, Allah bagi kamu akal, Allah bagi kamu qudrah, Allah bagi kamu iradah, Allah Ta'ala bagi kamu kehendak, bagi kamu kekuatan, keupayaan. Fastajabtum li. Kamu yang menyahut seruan aku. So dia ada salah ke Allah ke? Tak. Syaitan cerdik lagi daripada orang yang tak cerdik hari ni. Fala talumuni walumu anfusakum. Tengok syaitan kata apa? Jangan kamu cela aku. Cela diri kamu sendiri. Siapa suruh kamu ikut apa yang aku ajak? Bukankah Tuhan dah turunkan Quran? Tuhan dah turunkan Rasul, utuskan Rasul. Dia dah warning kamu, dia dah bagi amaran kat kamu jangan ikut aku. Tapi kamu ikut juga. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu cela aku, celalah diri kamu sendiri. Itulah kita kata berlepas dirinya syaitan daripada apa yang mereka serukan. Baik. Iblis la'anahullah hayyul al'an. So iblis, bapa mereka, sebagaimana bapa kita Adam, hidup sampai sekarang. Sampai sekarang masih hidup. Munzarun ila yaumil qiyamah binassil Quran. Dia diberikan penangguhan sehingga hari kiamat dengan nas Al-Quran. Walahu arsyun ala wajhil bahri. So iblis ni dia ada arash di atas permukaan laut. Wa wajalisun alaih, dan dia duduk di atas arash dia tu, singgah sana. Dia ada singgah sana dia juga. Tapi singgah sana dia sudah tentulah singgah sana yang lemah, singgah sana yang tidak kuat, tidak kukuh, tidak sebesar singgah sana Allah. Sebab kita dah bincang kan, arash Allah Ta'ala besar macam mana. So Allah Ta'ala jadikan adanya qadrul mushtarak supaya iblis ni dia rasa macam dia Tuhan. Ataupun dikatakan maksudnya ni dia diberi kemampuan untuk dia buat dia punya singgahsana sendiri. Tapi dia rasa dia macam Tuhan lah. So sebab tu Allah Ta'ala arash yang di air, tapi bukan air lautan kita. Air di atas langit yang ketujuh. Lautan di langit yang ketujuh. Atas langit yang ketujuh. Iblis arash dia di atas lautan di dunia. So lautan di dunia ni bawah lagi. Itu kenapa kita kena tahu beza tu. Tak tahu beza antara makhluk Allah yang Allah ciptakan di ulwi, alam ulwi dengan alam sufli, alam yang tinggi dengan alam yang rendah, dan tak tahu bezakan antara hakikat arash Allah dengan hakikat Allah, ataupun sifat-sifat Allah, bukan hakikat Allah, sifat Allah, dan tak tahu tentang iblis adalah makhluknya yang lemah. Jadi akhir sekali bila kita tak tahu beza, nampak iblis dekat arash, terpedaya, ingat Tuhan lah pula, sebab tak kenal Tuhan. Itu bahaya tu. So kita akan tengok nanti. Baik. Dan dia ada arash dia di lautan. Lautan mana? Lautan dunia. Kan? Wa yab'athu sarayahu yulquna bainan nasi syarral fitan. So ini ada dalam matan yang diikhtisarkan, yang diringkaskan kan. Dan dia mengutuskan dia punya utusan-utusan, tentera-tenteranya, perisik-perisiknya untuk menyebarkan di kalangan manusia keburukan dan juga fitnah-fitnah. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan ni lemah. Baik. Jadi kita kena yakinlah kan. Wa kana ismuhu qabla ma'siyatihi al-'azima az-zazi. So kita dah sebut sebelum ni nama dia sebelum dia buat maksiat yang besar, itulah ingkar dan sombong untuk tunduk kepada perintah Allah supaya sujud hormat kepada Nabi Adam, maka namanya sebelum itu Azazil. Dia dah sebut sebelum ni.
Qala an-Naqqash wa kunyatuhu Abu Qurdus. An-Naqqash kata kunyah gelaran dia Abu Qurdus. Itu kunyah dia. Walihadza lamma qala an-nabiy li ibn as-Sayyad, "Ma tara?" Qala ara 'arshan 'ala al-ma'. Sebab itulah bila Nabi SAW berkata kepada Ibn Sayyad. Ibn Sayyad ni siapa? Ibn Sayyad ni isu dia menjadi polemik di kalangan para ulama dan di kalangan sahabat. Sebab ada sahabat yang kata dia Dajjal, ada sahabat yang kata dia bukan Dajjal. Ada sahabat yang bersumpah dia Dajjal. Tetapi Nabi SAW senyap. Nabi tak membenarkan dan Nabi tak mendustakan. Sebab apa ulama kata Ibn Sayyad ni sebenarnya dia adalah Dajjal min Dajajilah. Dia Dajjal yang kecil sebelum Dajjal besar. Itu sebahagian pendapat ulama. Ibn Sayyad ni juga dia adalah sebenarnya adalah seorang kahin, seorang bomoh Yahudi, seorang tukang sihir ataupun anak yang memang jin dengan syaitan ni dah menjadi qarinnya ketika kecil. So disebab itulah dia ada keupayaan yang agak pelik, iaitu dapat melihat apa? Arash iblis. Kan? So itu Nabi SAW kata dekat Ibn Sayyad, "Ma tara, apa yang kau lihat?" "Ara arsyan 'ala al-ma'." Aku melihat arash di atas air. Kalau orang kena tipu dia kata arash Tuhan lah, padahal dia bukan tengok arash Tuhan, dia tengok arash iblis. Sebab itu kita kata keupayaan melihat benda ghaib bukanlah benda yang menunjukkan benda yang terpuji. Boleh jadi orang tu memang mak dengan ayah dia memang mengamalkan ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu pelik, bomoh dan sebagainya. Kemudian anak dia dapat keupayaan untuk melihat jin-jin yang berdamping dengan mak dia atau ayah dia. Kemudian itulah kelebihan yang dia nampak, dia dapat. Dianggap dia sebagai kelebihan. Tetapi sebenarnya bukan kelebihan kerana kita dah bincang sebelum ni. Melihat benda ghaib. Kemampuan untuk melihat benda ghaib yang Allah buka. Kadang-kadang Allah buka. Dia ada dua. Satu mukasyafatul rahman, satu lagi mukasyafatul syaitan. Mukasyafatul rahman ini penyingkapan yang Allah Ta'ala singkap untuk orang-orang beriman. Untuk orang-orang beriman. Di kalangan pertama sekali Nabi-Nabi dan Rasul. So Nabi-Nabi dan Rasul ni Allah bagi mereka tengok, mereka boleh tengok malaikat, mereka boleh tengok dia malaikat yang turun bagi wahyu dan sebagainya. Baik. Orang-orang beriman akan dapat benda-benda yang kita kata apa? Benda-benda kelebihan, karamah dan sebagainya disebabkan oleh mereka mengikuti para nabi dan rasul, bukan kerana mereka wali Allah yang difahami oleh orang ramai. Maksudnya disebabkan dia wali Allah dia dapat kelebihan tu, disebabkan dia power dia dapat kelebihan tu, sekian-sekian, bukan. Tapi disebabkan mereka mengikuti Allah dan Rasul. So dipanggil mukasyafatul rahman. Mukasyafatul rahman ni kasyaf lah, kita orang Melayu kita kata kasyaf. Kasyaf ni bukanlah benda yang super power yang kita kata yang boleh diperolehi dengan amalan-amalan tertentu yang karut-marut, bukan. Kasyaf ni boleh jadi benda yang kita kata Allah buka pada seorang hamba-Nya disebabkan ketaatan dia kepada Allah. Maka Allah perlihatkan kepadanya sesuatu yang mungkin orang lain tak nampak, tetapi dia bukanlah kita kata dia boleh nampak benda ghaib tu ataupun dia boleh dakwa dia sebagai nabi ke, itu dah karutlah. Kerana dia lebih pada perkara yang untuk kita kata apa, untuk bimbingan dan petunjuk kepada dia. Selalunya Allah Ta'ala takkan bagilah benda yang terlampau pelik sangat kan. Dan dia takkan mendakwa diri dia sebagai nabi ataupun rasul. Kalau didakwa maksudnya dia didusta lah kan. Tapi dia akan lebih tunduk kepada Allah dan lebih ikut rasul. Dia akan lebih ikut sunnah lah kan. Kadang-kadang mungkin boleh jadi ada ilham yang Allah campakkan dalam hatinya, firasat-firasat yang orang lain tak nampak. Yang Allah Ta'ala bagi dia kelebihan. Ini ada pada para sahabat Nabi. Ada pada para sahabat Nabi, karamah lah. Itu dibahaskan pada perbahasan karamah kan. So boleh rujuklah dalam kuliah anda bahaskan tentang karamah ni, ada kat YT dulu. Anda pun tak ingat dah tahun bila. Tapi kita bahaskan tu untuk rujuk pasal karamah. So di mukasyafah ni ada dua lah, mukasyafah rahman, mukasyafah syaitan. Sama macam ilmu ladunni. Ladunni ada ladunni rahman, ladunni syaitan. Ladunni rahman ni Allah bagi kat nabi-nabi dan rasul dan orang beriman. So orang beriman ni mereka boleh dapat macam mana? Mereka dapat daripada ikutan mereka terhadap rasul. Bukan kerana mereka pandai sendiri, mereka bertapa ke apa benda ke, itu bukan. Adapun ladunni syaitan ni yang mereka dapat melalui bomoh, dapat melalui syaitan-syaitan yang mendampingi bomoh-bomoh, tukang sihir, kahin dan sebagainya. Macam Ibn Sayyad. Sebab itu dikatakan di sini, bila dia nampak
Arash atas air. Maksudnya dia nampak arash syaitan, arash iblis. Bukan arash Allah. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata, ikhsa' falan ta'du qadrak. Ikhsa' maksudnya hinalah kau. Celaka kau. Hina kau. Terus hina kau. Hinalah kau. Falan ta'du qadrak. Kau takkan melampaui kedudukan kau yang hina itu. Kau takkan tinggi. Kau takkan jadi hebat. Kau takkan jadi mulia. Terus hina. Maka kenapa? Kerana Nabi SAW tahu mukasyafah, konten apa yang diperlihatkan kepadanya itu adalah kasyafahu biha syaitaniyah. Jadi kasyaf yang berlaku kepadanya itu, penyingkapan yang berlaku padanya itu, dia boleh lihat air tadi atau arah ke air tadi disebabkan oleh syaitan telah memperlihatkan kepadanya. Mustamiddatun min iblis alladhi huwa yushahidu arsyahu 'ala al-bahr. Yang datang daripada iblis yang menampakkan arahnya di atas laut. Sebab itu Nabi SAW tak kata subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Nabi tak kata tu. Nabi kata ikhsa' falan ta'du qadrak. Terus kamu celaka, kamu hinalah kamu takkan melampaui kedudukan kamu yang hina itu. Sebab apa? Dia apa? Itu kata Ibn Katsir kan, lan tujawiza qimataka ad-daniyah al-khasisa al-haqiqah. Kau takkan mampu untuk melepasi kedudukan kau yang hina dina itu. Sebab kau mendapat bantuan daripada syaitan. Nampak? Sebab itu sebahagian ulama kata Ibn Sayyad ni pada hakikatnya dia adalah bomoh Yahudi. So sebab tu dia cakap benda-benda pelik tu. Kemudian dia tiba-tiba dia mengaku dia Nabi tu. Yang Nabi SAW suruh atashhadu anni Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Dia tak asyhadu. Lepas tu dia tanya Nabi pula atashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Dia mengaku Nabi. So yang sahabat nak pancung kepala dia tu. Sebab Umar kan, Umar semua nampak dia kafir lah. Tapi Nabi SAW tak bagi. Disebabkan dia ada kecelaruan. Sebab dia masih budak lagi waktu tu. So, pernah tak kita dengar ada orang Melayu yang cerita, orang ni ada keupayaan untuk scan. Pernah? Siapa pernah? Orang tu dia boleh nampak alam gaib. Dipanggil sixth sense. Dia ada deria yang ke-6. Kononnya deria ke-6 dia boleh nampak hantu. Dia boleh nampak syaitan. Baik, boleh tak benda tu berlaku? Boleh berlaku, tetapi tidak menunjukkan apa-apa kelebihan. Sebab kita pernah dengar kan? Kita pernah dengar benda ni. Anda ingat lagi arwah Mak Ana rahimahullah. Dia cerita bila dia sakit kanser. Mak Ana ni rahimahullah, dia sakit kanser lama lah. So daripada tahun 2009 sampailah 2021, maksudnya dia survive. Batch dia semua dah pergi dulu, semua dah meninggal habis dah. Batch yang kena sama dengan dia tu semua dah meninggal, tinggal dia seorang. Jadi Allah panjangkan usia dia sampai dah 2021. Dia pernah cerita dekat bila ada orang cuba untuk pujuk dia untuk guna apa? Mungkinlah ada adik-beradik, bukanlah adik-beradik sangat, mungkin bau-bau bacang macam tu kan. Dia datang, mungkinlah dia nak bagi, mungkinlah kita kata niat baiklah, niat kononnya nak bantulah kan. Biasalah orang Melayu kita dia nak bantu adik-beradik semua. Kita bukan nak kata niat dia buruk. So menawarkan kononnya pergi jumpa dengan orang ni, fulan ni, dia boleh scan. Boleh scan apa kanser tu. Boleh nampak. Kemudian ada seorang ni, makhluk ni, hamba Allah ni, dia datang, dia kata dia boleh nampak kononnya ada jin lah benda kan. Ada jin lah benda lah semua. So kemudian Mak Ana tak percayalah, Mak Ana memang tak mahu lah kan. Sebab kita pun dah bagi tahu dekat dia benda ni apa semua, syirik dan sebagainya. Alhamdulillah lah dia tolak dia semua. Memang dia kata mengarut apa semua. Dia awal-awal saja dia dah tolak kan. Baik, dari sudut boleh tak orang tu memang betul ke orang tu nampak jin syaitan ataupun nampak jin apa? Boleh jadi benda tu betul, tetapi adakah itu menunjukkan kelebihan? Tidak menunjukkan kelebihan. Kenapa? Ibn Sayyad merupakan seorang Yahudi yang masih kecil, yang merupakan kahin bomoh, pun boleh nampak arash iblis. Jadi nampak benda gaib. Iblis memperlihatkan. So, ada kelebihan ke kalau orang yang mendakwa ustaz ke ataupun bomoh ke apa, dia boleh nampak benda gaib? Tak ada kelebihan sikit apa pun. Bahkan boleh jadi, bahkan yang sebenarnya kelebihan syaitan yang dia dapat tu, kelebihan maksudnya yang syaitan bagi dekat dia boleh tengok jin, boleh tengok alam gaib ni, adalah untuk menyesatkan dia.
bukan untuk menambahkan keimanan ataupun menambahkan ketundukan dia kepada Allah. Menyesatkan dia macam mana? Dia akan anggap dia special. Cukup dia anggap dia special, cukup orang akan datang kat dia, minta ubat, minta kena scan dan sebagainya, dia syok sendiri, dia pun pergi merawat orang, dia pun anggap dia wali dan sebagainya, orang anggap dia wali, dia terpedaya, gurur, maka itu cukup untuk syaitan menyesatkan dia. Sebenarnya orang yang dakwa dia boleh scan ni, memang kita tak nafikan boleh jadi dia nampak. Boleh jadi dia tipu. Boleh jadi dia dakwa je menipu. Boleh jadi kerana tujuan-tujuan tertentu dia nak duit orang, dia nak orang datang dekat dia, orang bergantung dengan dia menipu. Boleh jadi kan? Dia scam orang. Boleh jadi dia nampak betul. Saya tak tipu, betul dia nampak. Tapi tujuannya adalah untuk menyesatkan dia. Sebab itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, kasyafahu biha syaitaniyah. Mukasyafatu syaitan. Sebab itu kita jangan terpedaya dengan orang yang mendakwa kononnya boleh nampak. Even benda ni, even benda kecil-kecil dia boleh nampak dah, jangan kita terpedaya. Sebab dia tak menunjukkan kelebihan apa-apa. Tak menunjukkan kelebihan apa-apa. Baik, kalau orang macam ni yang diuji macam ni, dia boleh nampak. Apa dia nak buat? Bertakwa kepada Allah dan jangan ikut syaitan. Belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah. Belajar Tauhid, dia akan tahu. Dan dia akan tinggalkan sendiri benda tu. Dia takkan terpedaya. Tapi kalau dia duk syok sendiri, duk anggap itu kelebihan, duk anggap macam kononnya atas niat nak tolong orang, dia boleh scan orang ni, boleh scan orang tu, maka itu kita kata tidak lari melainkan daripada apa? Hanyalah was-was dan tipu daya syaitan. Nak menyesatkan dia. Sebab itu Nabi SAW, tengok Nabi kata kat Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni seorang budak Yahudi yang para sahabat pun keliru. Siapa dia ni? Sampai ada yang kata dia Dajjal. Sebab perangai dia tu pelik. Macam Dajjal. Sebab itu Nabi tanya dia, ma tara ara arsyan 'alal ma'. Wah, hebatlah kalau orang kita dengar, oh hebat ni dia nampak benda gaib. Nampak arah di atas air. Arah siapa? Arah iblis. Nabi kata, ikhsa falan ta'du qadrak. Tetaplah kamu, hinalah kamu takkan boleh melampaui kedudukan kamu yang hina dina itu, kata Nabi. Sebab dia terbukti dia adalah seorang Yahudi yang kita kata dikelilingi oleh jin-jin yang mak bapak dia letak lah, mungkin kan. Sama juga macam orang, kita jangan keliru dengan orang Kristian yang mendakwa dia ada jin Kristian yang menjaga dia dan sebagainya. Memang dia boleh buat, Allah bagi dia keupayaan untuk panggil jin tu, syaitan. Kemudian dia dakwa itu kelebihan. Kan, itu kelebihan. Itu kebanyakan orang yang kalau terlibat dalam, dia dah masuk dalam gereja ataupun dia dah terlibat dalam menjadi paderi dan sebagainya, dia orang akan buat. Dia orang akan bagi jin Kristian yang akan kononnya protect dia. Sebab tu ada berapa banyak kes juga bila dia nak masuk Islam. Selalunya paderi-paderi Kristian ni bila dia nak masuk Islam, so dia diganggu oleh jin Kristian tu. Jin Kristian tu tak bagi dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab father ke apa benda yang bapak-bapak dia ni, kepala-kepala gereja ni memang dah letakkan jahat. Sebab mereka nak kontrol. Sama juga macam ajaran-ajaran sesat, macam ajaran-ajaran sesat yang tarikat yang sesat ni, tok guru ni akan bagi jin. Kononnya ni ialah malaikat yang jagalah. Dia kata wali lah, semangat wali lah apa benda. Dia mengarut, dia tipu lah. Jin Islam lah, dia tipu, dia pandai. Kononnya akan protect dia bla bla bla. Kau kena baca zikir ni, kau kena baca sekian-sekian wirid ni, kau akan diprotect oleh jin ni. Khadam ni, gini bla 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 bla. Dia pun hebat, dia rasa macam hebat. Padahal dia tak tahu benda tu syirik. Kemudian bila dia dah sedar, dia nak keluar daripada tarikat tu, kemudian tok guru ni hantar. Kacau dia dan sebagainya. Itu yang banyak berlaku. Kita pernah dengar kes-kes macam tu. Dia nak taubat daripada tarikat dia kan. Dan hari-hari dia dikacau. Sebab apa? Sebab dihantar oleh tok guru dia supaya dia tak boleh keluar daripada tarikat tersebut. Itu ada dalam tarikat-tarikat sesat. Dan ada juga dalam agama Kristian, agama Yahudi pun ada juga. Rabai-rabai mereka, mereka lagi dahsyat dengan sihir mereka dan sebagainya tu. So benda ni kita kata bukan kelebihan. Sebab tu kelebihan hanya milik Allah. Walillahil izzatu jami'ah. Kemuliaan, kita nak mulia, taatlah Allah. Bukan dengan kita buat benda-benda yang pelik.
kita keluar daripada ketaatan kepada Allah. Baik. والدليل على أن عرش إبليس على البحر الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش إبليس على البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس. So, dalil yang menunjukkan aras iblis ni di atas laut di dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah SAW bersabda, aras iblis, hingga sana iblis di atas lautan. Ini lautan di dunia. Ya ba'athu sarayah, dia mengutuskan tentera-tenteranya. Yaftanun an-nas, untuk menimbulkan fitnah kepada manusia. Fa'a'zamuhum 'indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan lin-nas. Orang yang paling hebat fitnahnya, yang boleh menimbulkan fitnah yang paling dahsyat kepada manusia, maka itulah yang akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi iblis. Baik, jadi itu antara kita kata apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Sama juga macam riwayat yang lain pun banyaklah maksud disebutkan di sini, kan. Kemudian dalam riwayat Ibn Sayyad ni, Rasulullah SAW, ada satu lagi riwayat Imam Ahmad, Ibn Sayyad kata, Nabi tanya dia, ma tara? Qala ara 'arshan 'alal ma' aw 'alal bahri haulahu hayyat. Aku melihat adanya arah di atas air, laut, dan di sekelilingnya adanya ular. So aras iblis ni di sekeliling dia ada ular-ular. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. So kita boleh tahulah beza antara aras Allah dengan aras iblis. Aras Allah dikelilingi oleh malaikat. Yang kita dah bincang aras kan. Hingga sana Allah Arsyur Rahman. Kita bincang besar dia, kita bincang dah yang mengelilinginya. Dalam Quran disebut apa? Malaikat-malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang mengelilingi arsy. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Engkau melihat apa? Malaikat mengelilingi arsy Allah. Kemudian adanya pemikul arsy. Kita bincang pada hari kiamat kelak. Bila semua bumi akan musnah, langit dan bumi akan pecah, maka yang tinggal hanya arsy. Dan arsy itu akan ada 4 malaikat yang memikulnya. Kemudian Allah tambah lagi 4 malaikat. So jadi 8. Yauma idzin fawqahum thamaniyah. Yang Allah kata pada hari tersebut, hari kiamat, akan ada 8 malaikat yang memikul arsy. Subhanallah. So malaikat. Arsy iblis yang keliling dia apa? Ular-ular aja. Ular. Ular. Tak ada benda yang hebat pun. Kan? Ular apa? Mungkin ular di kalangan jin lah. Ular-ular dia. Itu je lah. Sedangkan boleh ke nak lawan malaikat yang besar mikul arsy? Kecil je lah, kan? Iblis ni. Jadi buat apa kita nak sembah dia? Sembah Allah lah. Dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala pemilik arsy yang agung. Arsy iblis ni arsy yang kecil dekat lautan je pun. Ini duk kalut nak cari arsy iblis dekat segitiga Bermuda lah, nak cari inilah, nak cari kat situ lah. Siapa suruh kalut pergi cari? Ini kan orang-orang hari ni. Baik. Sebab itulah dikatakan Ibn Sayyad ni dalam riwayat lain lah disebutkan, Nabi tanya dia, ma tara? Qala ara arsyan 'alal bahri haulahu hayyat. Aku melihat arah di atas air, lautan, arah iblis. Kan? Di sekelilingnya adanya ular-ular. Maka Rasulullah SAW sabda, sadaqa dzaka arsy iblis. Benar. Itulah arsy iblis. Arsy iblis. Engkau nampak orang pelik pasal kau ni, pasal kau boleh nampak benda tu je. Nampak? So kita kena hati-hati, kita kena jangan terpedaya lah kalau jumpa orang yang tak ikut sunnah, yang syirik kepada Allah, bomoh ke, dia kata dia boleh nampak arsy ini ke besar ke, dia boleh nampak jin ke, benda. Tak pelik lah kita kata macam Ibn Sayyad lah. Sebab dia dikelilingi oleh jin qarin dia tu. Kan? So sebab tu bomoh, pawang, dukun ni macam tu jugalah konsep dia. Sebab tu dia nampak benda pelik-pelik. Kemudian dia berikut benda tu. Baik, jadi itu antara kita kata apa? Kata antara berkenaan dengan hakikat iblis tadi, hakikat arah dia. Baik. Kemudian Imam Ibn Katsir bawalah banyak riwayat tentang macam mana iblis ini
syaitan, apa fitnah-fitnah mereka terhadap manusia, apa ujian-ujian yang Allah Taala bagi mereka ni boleh menimbulkan fitnah itu apa benda, dia punya apa yang mereka buat. Baik, kita tengok soalan. Kita tengok soalan. Ada soalan ke? Baik, tak ada soalan. Dekat YouTube tak ada soalan. Okey. Baik, kalau tak ada soalan kita sambung sikit lagi. Baik, kita tengoklah riwayat Ibn Katsir bawa ni supaya kita nampak apa lagi benda yang Ibn Katsir nak sebut kan. So antaranya lagi Ibn Katsir bawa riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun, walakin fi tahrish bainahum." Sungguhnya syaitan telah berputus asa untuk dia disembah oleh orang-orang yang salat. Tetapi dia tak pernah berputus asa untuk menimbulkan tahrish, yakni adu domba di kalangan mereka. So itu antara fitnah dia. Dia mengadu domba antara suami dan isteri, antara kawan dengan kawan yang lain, antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Dia yang mengadu domba, menimbulkan pergaduhan antara dua kelompok. Itulah dia tak pernah berputus asa. Kemudian riwayat Imam Muslim, inna syaitana yada'u arsyahu 'alal ma'. So ni dari riwayat Imam Muslim, syaitan telah meletak arasnya di atas air. Iblis lah, maksud syaitan dia iblis lah. Dan dia punya tentera-tentera dia. Thumma yab'atsu sarayahu fin nas. Kemudian dia mengutuskan tentera-tenteranya kepada manusia. Fa aqrabuhum 'indahu manzilatan 'azama min fitnah. So yang paling dekat kedudukan dengan iblis ini adalah yang paling dahsyat di sisinya fitnah. Yang dia yang paling orang yang iblis, syaitan yang paling dipuji, yang paling dapat naik pangkat cepat, syaitan yang banyak menimbulkan fitnah. Yang fitnahnya dahsyat. Ujian yang dia datangkan kepada manusia itu dahsyat. Sebab itu yaji'u ahaduhum yaqul ma ziltu bi fulan hatta taraktuhu wa huwa yaqul kadha wa kadha fa yaqul ibla wallahi ma sana'ta shay'an wa yaji'u ahadun fa yaqul ma taraktu hatta farraqta bainahu wa bain ahli qala fa yuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimuhu wa yaqulu ni'ma anta. Kemudian syaitan ni dia akan sentiasa mengganggu manusia, kemudian dia akan sampai tahap dia akan memisahkan antara seorang individu dengan keluarganya, seorang suami dengan isterinya. Itulah yang paling terbaik sekali lah fitnah yang yang akan dipuji oleh iblis. Bila tentera dia ni dapat memisahkan antara satu sama lain, maka dia akan datang, dia akan dekatkan iblis, atau dia akan puji, dia akan kata ni'mat anta, engkau adalah sebaik-baik tentera iblis. Maksudnya dia akan dapat kedudukan yang tinggi lah di sisi iblis bagi syaitan-syaitan ni. Salam Ustaz, boleh ke setan cederakan manusia lain dengan setan itu rasuk manusia ni mohon pencerahan? Baik, ni kita dah bincang sebelum ni, boleh tak dia menimbulkan kemudaratan kepada manusia? Baik, kalau kita tengok balik dari sudut saintifik memang tak ada bukti yang boleh membuktikan. Sebab kita kata apa? Kita tak boleh celaru bila menyamakan saintifik dengan bukti saintifik dengan benda gaib. Kita dah sebut sebelum ni, benda gaib kita tak boleh buktikan dari sudut saintifik. Benda gaib still kekal benda gaib. Apa yang wajib pada kita, benda yang gaib ni unseen. Itulah zalikal kitabul la raiba hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita beriman. So adakah jin atau syaitan boleh mencederakan manusia? Kalau kita tengok dari sudut kemampuan mereka tak boleh mencederakan secara langsung, melainkan dengan asbab yang Allah Taala jadikan mereka berubah wajah ataupun berubah rupa menjadi binatang ataupun sebagainya, yang contohnya mereka menjadi binatang yang boleh mencederakan. Itu adalah dalam asar ataupun ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan jin yang mengganggu sahabat Nabi di Madinah kan, sehingga mati kan, sehingga menyebabkan kematian. Itu ada dalam hadis. Kemudian begitulah juga dalam secara tajribah, secara mujarabah ataupun kita kata secara pengalaman yang dinukilkan oleh para ulama, antaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menceritakan bagaimana disebabkan oleh gangguan yang berlaku di dalam rumah ataupun gangguan kakak dia ada tersalah terkacau tempat jin dekat satu sudut rumah yang baru mereka diami, macam tu lah lebih kurang. Kemudian menyebabkan kematian kakak dia. So itu kita kata boleh berlaku, kita kata secara qadar,
secara takdir Allah yang kauni masih boleh berlaku. Tetapi secara syar'inya Allah Taala akan jaga hamba-hambanya, kecuali sebab kita, dalil dia banyaklah dalil yang boleh tak jin mencederakan manusia. Dalil dia kalau kita tengok balik kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Sebab buka dalam kitab tafsir, kalau kita jumpa riwayat-riwayat salaf yang menyatakan bahawasanya syaitan yang iblis telah mengarahkan syaitan untuk turun untuk menguji Nabi Ayub, antaranya dengan kesakitan yang datang. Sebab itu mereka kata dia adalah salah satu daripada puncanya adalah daripada syaitan. So syaitan dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang tertentu. Memanglah kalau kita bincang dari sudut saintifik kita tak tahu kan. So kita kata tak ada dari bukti saintifik. Dah engkau pergi jadikan saintifik tu sebagai dalil utama. Memang tak boleh lah. Memanglah kita tak boleh nampak benda gaib. Kita pun tak tahu. Tapi wajib kita beriman lah. Sebab itu kita kata dia boleh tak cederakan manusia. Kalau berdasarkan daripada asar, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak, asar-asar salaf, dia boleh tetapi bukan secara mutlak. Maksudnya dia akan datang dalam asbab-asbab yang tentu. Maksudnya dia jadi macam binatang ke apa benda kan. So dia boleh cederakan di situ. Ataupun dia datang dalam rupa yang kita tak nampak ataupun sebagainya yang dia boleh cederakan. Sebab itulah kita diperintahkan untuk isti'adah, minta lindung. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu kita kena faham. Sebab tu ada orang dia emosi dalam bab ni, dia cerita dia seakan-akan macam mana ada bukti saintifik. Dia guna bukti saintifik. Tu bukti saintifik tak boleh kan? Tetapi dalam masa yang sama kita kata tak adalah sampai kita ni kena takut kat dia orang. Sebab kita kena takut kat syaitan ni sampai kita takut, terlampau takut sampai obses takut kan. Kok mana pun kalau kita kata dia boleh cederakan kita ke, dia boleh mudaratkan kita ke, takkan lari daripada izin Allah juga. Takkan terkeluar daripada apa yang Allah izinkan. Sebab itu kalau kita tengok balik, kita dah bincang lah. Asasnya dia takkan mampu untuk buat apa-apa pun kecuali dengan izin Allah. Kecuali kita ada kelemahan kita, yang dia dapat detect kita punya kelemahan, disebabkan kelalaian kita, disebabkan kita kosong daripada zikrullah, mengingati Allah. Sebab itulah dia boleh masuk ataupun rasuk kan. So nanti bab rasuk ni kita akan bincang dalam kisah Nabi Adam. Nanti kita akan tengok origin dia macam mana, apa dia punya kaitan dengan rasuk ni. Baik. Sebab benda tu dia maklum kan. Maklum maksudnya kita kata dah memang terbukti. Memang manusia takkan berbohong lah benda tu bila ada orang yang kena rasuk kan. Ada yang buat-buat. Yang buat-buat pun kita tak nafikan lah. Ada yang buat-buat macam kes sekolah apa histeria lah apa benda kan. Tu buat-buat nak ambil cuti. Itu memang kita tak nafikan. Ada juga yang buat-buat. Ada yang berlakon. Kebanyakan yang ada kat YouTube ni banyaknya berlakon. Jangan kita terpedaya. Sebab tu anda tak galakkan untuk rujuk dekat YouTube ni. Ustaz-ustaz kat YouTube yang buat pasal jin apa semua ni semua karut je. Kadang-kadang nakkan perhatian, nakkan views, nakkan like orang. Bukan kita nak tuduh apa niat apa, tapi kadang itulah sebab terlampau desperate kan, sebab nakkan views, nakkan orang ramai suka dan sebagainya, nak cari. Ya mana dia pun buat duit juga kan daripada benda-benda tu. So kadang-kadang menipu banyak. Tapi tak menafikan benda tu boleh berlaku. Sama macam kita kata qadar, takdir yang Allah Taala tetapkan tadi. Baik. Adakah syaitan juga dipanjangkan umurnya seperti iblis? Tak, jazakumullah khair. Baik. Kalau kita tengok balik, yang diberikan penangguhan hanya iblis. Dalilnya jelas. Allah kata apa? Qala innaka minal munzarin. Innaka minal munzarin. Sebab yang minta hanya iblis orang. Innaka minal munzarin. So Allah Taala bagi tahu dia adalah apa? Engkau adalah iblis, engkau adalah yang diberikan penangguhan. Tapi ada juga ulama yang berpendapat semua zuriat keturunan dia. Cuma zuriat keturunan dia taklah sampai kiamat. So dia orang penangguhan mereka, penangguhan yang dipanjangkan umur tu hanya dipanjangkan umur, mungkinlah kita kata secara nisbi lah, maksudnya tak secara mutlak. Maksudnya dia tak sampai kiamat, dia akan mati juga. Yang lain tu maksudnya dia akan panjang usia dia, mungkinlah ratus-ratus tahun, tetapi dia takkan kekal sampai kiamat. Dia akan mati juga. Dalil dia akan mati sebab Allah kata, Nabi SAW sebut dalam hadis doa Nabi, wal insu wal jin yamutun. Manusia dan jin mati. So syaitan pun matilah. So tu dalil menunjukkan iblis sahaja yang dipanjangkan usia sampai kiamat.
ada pun keturunan dia tu mungkin dipanjangkan usia tetapi tak sampai kiamat. Mungkin ada yang mati dulu. Takkan sampai kiamat. Yang sampai kiamat hanya iblis. Dan juga mungkinlah ada dia punya tentera-tentera dia tu, wallahu taala a'lam. Tapi kita nak tahu lebih pun apa faedah dia kan? So cukup kita beriman Allah Taala kata innaka minal munzirin. Lebih tafsir tu kita kata wallahu a'lam. Kita serah pada Allah kan. Baik Ustaz, sebahagian ulama kata kita boleh meminta bantuan dari jin Islam. Pendapat yang syaz ni pendapat yang syaz, pendapat yang bukan syaz, batil. Kita dah bincang sebelum ni, boleh rujuk kelas sebelum ni. Pendapat yang tak betul lah. Sebab dalam Al-Quran jelas sebut wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada lelaki di kalangan manusia yang minta perlindungan daripada jin, lelaki di kalangan jin, maka Allah kata fazaduhum rahaqa, bertambah kepada mereka itu kesyirikan, kejauhan, kesombongan. So itu menunjukkan dalil istimbat, ulama istimbat dari situ menunjukkan haramnya memohon perlindungan daripada jin. Memohon perlindungan adalah ibadat. Sama seperti kita kata memohon doa. Isti'adzah lah tu. Ya'udzuuna, isti'adzah untuk memohon perlindungan. Kan? Sebab tu satu lagi jin ni benda gaib. So kalau kita kata boleh, habislah, rosaklah agama ni. Macam tadilah menikah tadi. Menikah dengan jin boleh. Habislah lepas ni semua pakat orang yang berzina pakat duk dakwa dia punya husband dia jin. Habis rosak. Mahkamah syariah pun tak boleh nak ambil kes. Kalau pakat-pakat semua kata jin boleh dinikahi. Rosak agama kita. Rosak sistem masyarakat. Rosak sistem kekeluargaan. Ni anak kau siapa? Anak kau lah. Anak aku dengan jin. Allahu Akbar. Teruk. Macam mana kita nak jawab? Sama macam minta tolong jin. Ni kenapa ni kau ni minta? Aku minta dekat kawan aku jin. Semua dakwa. Rosak agama kita macam tu. Kan? Orang ni dakwa, orang tu dakwa, orang ni mimpi pula dia kata jin datang kat dia. Tak ada agama kalau macam tu. Dia akan jadi rosak, dia akan jadi fauda, dia akan jadi caca merbau agama ni. Sebab tu kenapa ulama kata hukumnya haram. Dan memang berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Sebab tu Nabi SAW dah jelas bagi kita dekat kita. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta dekat Allah Ta'ala. Bukan apa? Jin. Sebab itu kita kata kita kena faham. Even Nabi SAW pun ketika perang, kita dah sebut sebelum ni kan. Kalau lah minta dekat jin boleh. Sudah tentulah minta dekat malaikat lagi boleh. Sebab malaikat lebih mulia berbanding jin. Ada tak riwayat yang sebut Nabi minta dekat malaikat? Ya Jibril, ya Mikail. Ada ke? Nabi minta ya Rabb Jibril wa Mikail. Nabi minta Allahumma anta rabbis samawati wal ard, fawqa samawati wal ard. Apa dia? Rabb Jibril wa Mikail. Tuhan bagi Jibril dan Tuhan bagi Mikail. Rabbin nas, Rabbil insi wan nas. Tuhan bagi manusia dan jin, mintalah. Minta dengan lafaz tu tak apa. Jangan minta dekat jin. Minta dekat Tuhan jin. Minta dekat Tuhan malaikat. Tuhan manusia. Tuhan sekalian alam. Rabbil alamin. Sebab tu Nabi SAW dalam perang Badar, Nabi minta dekat siapa? Allah. Ya Allah. Kan? Kalau kau tak tolong kami ni, tak ada dah orang yang akan sembah engkau dekat atas muka bumi ni. Adakah Nabi minta, ya Jibril turunlah? Tak, Nabi minta dekat Allah. Kemudian Allah turunkan Jibril. Itu konsep dia. Kan? Itu konsep yang kita kena faham. Minta dekat Allah, minta bukan dekat jin. Minta dekat jin syirik lah. Kafir, keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Bukan pendapat syaz dia, pendapat yang kufur. Pendapat yang syirik. Kan? Bukan setakat syaz, bukan setakat ganjil lah. Pendapat yang terkeluar daripada ijma'. Bolehkah syaitan diislamkan oleh peruqyah? Baik, kalau dia tengah ruqyah tu, syaitan cakap, jin tu cakap atas lisan orang yang kena campur tu, dia dakwah. Dia kata, engkau keluar. Ukhruj ya adu Allah. Keluar wahai musuh Allah, masuk Islam. Kemudian kalau dia masuk Islam, dia keluar, okey habis settle lah. Boleh. Maksudnya boleh tak berlaku? Boleh berlaku. Ada pun nak tanya panjang, nak tanya banyak. Kau duduk mana, boleh tak kita jadi kawan? Tu bodoh lah, itu tak diperintahkan. Cukup buat tu saja, itu yang dibahaskan oleh ulama. Bukan ni kerja dia nak pergi cari jin tu. Itu sahaja yang diizinkan oleh para ulama bila meruqyah tu. Kalau jin tu bercakap atas lisan orang yang kena sampuk tu, kemudian kita suruh dia, ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Itu sabit dalam hadis.
keluar, suruh dia keluar. Baca ruqyah, kemudian suruh dia kalau dia cakap juga, dia kata saya jin Kristian ke, saya jin Syiah ke, saya jin kafir Buddha ke apa ke, kau masuklah Islam. Dakwah dekat dia. Tapi tak ada lah, janganlah kena tipu dengan dia pula kan. Setakat tu je lah. Kemudian janganlah sampai terpedaya kan. Kita kena faham jugalah benda-benda yang tak boleh tu. Benda tak boleh ni maksudnya kita melampau-lampau lah, maksudnya duk cerita pula, kita bangga pula macam kita boleh tangkap jin ke benda kan, itu tak sepatutnya berlaku, kerana mungkin dia yang tujuan dia untuk menyesatkan kita, tujuannya untuk menyebabkan kita ni apa panggil terpedaya. Baik, bolehlah dari sudut boleh tak kita dakwah ketika itu kita suruh dia masuk Islam, suruh boleh kan. Tapi kita nak tahu dia Islam betul ke, dia beramal ke, macam kita cuba tengok yang baru ni ustaz yang pergi bagi bantuan, ustaz yang pergi bagi bantuan dekat Sabah kan. Kemudian orang bising, orang kata dia orang tu dah Islam, tapi dia orang dia orang tak amalkan Islam ke, macam-macam pendapat. Dia kata dia orang tu dah Islam kat Sabah tu kan. Tapi dia orang tak amalkan Islam sebab tak ada orang nak didik dan sebagainya. Baik, kalau manusia pun kita tak boleh tentukan dia orang Islam atau tak betul. Setakat nak bantuan, kemudian ada yang sebahagiannya nak betul-betul ikhlas nak Islam, ada yang sebahagiannya yang ada kepentingan tunggu bantuan, ada macam-macam manusia. Itu pun kita tak boleh jamin keislaman dia. Macam mana dengan jin? Jin lagi lah kita tak boleh nak jamin. Dia menipu ke, dia keluar tu tipu-tipu olok-olok ke, dia menipu dengan kita ke, dia nak pedayakan kita ke lagi, sebab dia benda gaib kita tak nampak. Sebab tu tak perlu kita sibukkan dengan benda ni. Nak jadi power, nak ruqyah orang, nak jadi cukup ruqyah untuk bantu orang, untuk kita kata cari asbab kesembuhan, suruh dia taat kepada Allah, suruh dia tinggalkan maksiat, suruh dia tauhidkan Allah. Itu sebenarnya, bukannya setakat ruqyah saja. Kena nak pergi cari jin, nak lawan jin, apa benda, bukan. Itu talbis iblis. Talbis iblis, tipu daya syaitan. Assalamualaikum. Qarin tu syaitan juga ke? Betul ke setiap kelahiran disertai dengan seekor qarin? Ya, qarin itu adalah jin di kalangan syaitan, di kalangan jin. Kerana sabit dalam hadis semuanya adalah di kalangan mereka yang kafir. Jin maksudnya syaitan. Sebab itu dalam riwayat lain, lafaz lain disebutkan illa walahu syaitan, melainkan dia ada syaitan. Kecuali aku, kata Nabi. Kerana Allah telah membantu aku untuk mengislamkan qarin aku. Qarin Nabi saja yang Islam. Qarin selain bukan Nabi, kita semua ni semuanya kafir. Dalam masa yang sama, kita janganlah duk kalut dengan qarin tu semata-mata. Sebab kita ni juga ada malaikat. Setiap kita ni ada malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap di kalangan kita ni pun dah ada malaikat hafazah, malaikat yang jaga kita, yang malaikat yang menulis catatan amalan kita, yang Allah Ta'ala yang khususkan malaikat tu untuk kita. So sebenarnya kita nak kena takut siapa lebih? Takut Allah yang mengutuskan malaikat tu, sebab malaikat tu dia catat segala amalan kita. Dan itu yang akan dihisap. Kenapa nak takut jin lebih? Jin tu dia kacau kita lah, ganggu-ganggu kita. Tapi kalau kita mentaati Allah, kita tauhidkan Allah, kita jaga solat kita, jaga zikir kita, malaikat akan sentiasa bersama kita. So malaikat itulah yang akan bagi kita ilham, yang akan bagi kita gerakan-gerakan untuk gerakan hati, yang lintasan hati yang untuk nak melakukan kebaikan. Seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan ma minkum illa walahu lammatus syaitan wa lammatul malak. Setiap di kalangan kita ni ada lintasan hati di kalangan yang akan ditiupkan oleh syaitan ataupun ditiupkan oleh malaikat. So maksudnya kita ada qarin di kalangan syaitan, dan kita juga ada qarin di kalangan malaikat. So yang ni yang duk tarik antara kita, tarik antara nak buat baik atau jahat. Kalau kita taat kepada Allah, kita minta bantuan Allah, kita tawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bantu kita dengan apa? Memenangkan lintasan malaikat tu. So yang nak buat baik itulah yang kita kata yang akan menang. Sebab tu jangan ikut bisikan syaitan. Dia akan datang benda-benda nak buat jahat semua, kita kena lawan lah. So itu kita kata tujuan kenapa kita kena muhasabah dan kita kena mujahadah nafsu, lawan hawa nafsu. Sebab syaitan dia akan bawa suruh itu. Ya betul, itu sahih. Memang setiap kita ni ada qarin. Sebab itulah kalau dia sampai tahap dia boleh kuasai kita, itu yang jadi bomoh apa semua tu, yang dia boleh bagi
kelebihan mukasyafah syaitan apa semua. So yang bomoh-bomoh ni dia ada kelebihan sebab qarin tu dah jadi dia punya pendamping yang setia. So dia menguasai. Itu konsep dia. Bukan dia ada super power apa pun sebab memang syaitan tu dah ada sedia ada dengan dia. Tapi orang beriman, dia sebab dia beriman dengan Allah, so Allah jadikan malaikat lebih dominan. Maksudnya apa yang malaikat dia datangkan, dia lintasan hati yang bantu dia, maka itu lebih dominan. Sebab apa? Sebab dia taat kepada Allah. Soalan berikutnya, Ustaz, saya ada sahabat yang kena gangguan. Gangguan tu boleh jadi bila nak buat ibadah je seperti nak solat dan baca Quran, adakah ini tipu daya? Ya, itu tipu daya iblis. Tipu daya syaitan dan iblis. Memang. So memang kalau kita tengok balik ada anda pernah dengar ada orang yang ada diganggu dari sudut, contohnya macam dia nak solat. Bila setiap kali nak ambil wuduk, dia akan rasa terkentut. Kan? Dia akan rasa macam was-was kadang-kadang. Kadang-kadang memang ada orang yang diuji dengan dia angin, dia panggil musalsil, dia panggil istilah ulama fuqaha fiqh, ulama fiqh bahaskan yang dia tasalsul rih. Dia panggil tasalsul rih. Iaitulah apa? Dia panggil dia tak boleh nak kawal dia punya angin, maksudnya dia selalu kentut. So bila dia ambil wuduk dia tak lama dia boleh tahan, dia akan rasa terkeluar angin dan sebagainya. Memang itu ada. Sebab itu bila kita tengok balik, syaitan dia akan datangkan macam-macam gangguan lah. Kadang-kadang mungkin was-was saja. Was-was. Sebab itu macam mana nak buat? Nabi SAW ajar kita supaya tidak melayan. Kalau datang was-was, mata-mata kentut, rasa macam angin keluar, rasa. Jangan layan. Sebab itu datang kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tak boleh dihilangkan dengan syak, keraguan. Sebab itu ulama datang kan. So dia akan datang, dia akan macam-macam gangguan. Dia akan datang. So memang nak buat ibadah antara gangguan. Sebab bahagian ulama salaf kata kalau kita buka Quran, so kita cepat mengantuk kan. Kadang-kadang kita dengar kuliah cepat mengantuk. Tu gangguan syaitan. Tapi kalau cuba buat benda lain, hilang mengantuk. Dengar kuliah aja hilang mengantuk. Orang. Sebab itu kenapa Nabi SAW kata at-tatha'u min syaitan. Maksudnya apa? Menguap tu daripada syaitan. Kan? Sebab itu dia datangkan dengan macam-macam cara untuk menjauhkan kita daripada kebaikan. Sebab itu nak kena lawan. Dari sudut bangkit pagi, solat subuh, ambil wuduk, baca doa, kan? Dia akan terurai dia punya ikatan. So banyak semua kan. So kaitan dia memang ganggu kita. Dia akan ganggu sekecil-kecil sampai sebesar-besar perkara. Seperti nak solat baca Quran ada gangguan kan. Tapi cuma janganlah kita layan dia punya gangguan tu. So kita tunduk pada dia sampai kita tak lawan langsung. Lemahlah kita kalau kita tak lawan langsung. Kalau dah tahu, kalau dengar baca Quran, kalau mengaji tu rasa macam ngantuk, pergilah ambil wuduk. Basuh muka, bagi tampak sikit muka tu kan. Maksudnya kita kena usaha. Kan? Kena usaha. Kemudian cari tempat-tempat yang ada kawan-kawan yang membantu kalau ada, ataupun kita kata sekarang PKP tak boleh cari tempat mana dah. Maksudnya cari prepare tempat tu bagi nasyat kita semangat, jadi nak semangat nak mengaji kan. Bubuh wangi-wangian sikit bagi fresh. Janganlah biar dah tak mandi ke apa pun kemudian tempat dengan kotornya, tak bersihnya. Memang itu lagi syaitan sukalah. Itu yang jadi malas apa semua tu. Persekitaran kita kena bersih. Dan sebagainya. Lepas tu kena minta Allah Ta'ala bantu. Kalau diganggu macam tu, semua orang akan diganggu macam-macam lah. Mengantuk lah. Cepat bosan lah kan. Dia akan datang. Syaitan akan datang, baca Quran tak boleh. Bukan tak boleh lah, maksudnya diganggu. Mengantuk cepat. Nak buat ibadah je jadi malas ke apa benda ke kan, ataupun jadi macam tak sedap. Kita minta dekat Allah Ta'ala supaya Allah jauhkan daripada tipu daya syaitan, daripada iblis. Allah Ta'ala akan bantu. Dan juga cari sebab-sebab yang lain dalam sunnah Nabi SAW sangat banyak. Zikir antaranya, berzikir, melazimi zikrullah. Wallahu Ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, ada soalan ni. Soalan lah ni nak jawab sekejap je. Saya selalu bergaduh dengan isteri saya dan kami berdua rasa menyampah bila bertemu selesai ruqyah di saya tiba muncul rasa tidak suka dengan isteri. Adakah ini jenis yang besar? Untuk merasakan ni kami berdua buat ruqyah dah okey. Ya,
dua-dua antara suami dengan isteri kena lazimi ketaatan kepada Allah. Jangan ikut perasaan, jangan ikut was-was syaitan. Maksudnya jangan anggap macam memang mungkin ada, kena tengoklah dari sudut mungkin asbab-asbab yang lain, mungkinlah ada kesan daripada, mungkinlah ada apa-apa, tapi pertama sekali nak menyalahkan orang lain untuk ada unsur-unsur jenayah sihir dan sebagainya, kita kena hati-hatilah, takut kita menuduh orang lain tanpa bukti. Cuma mungkinlah kita kata syaitan nak datangkan was-was tu supaya kita pergi temu dengan apa, dengan orang-orang yang sesat, bomoh, dukun, tukang sihir dan sebagainya, ustaz-ustaz yang buat benda-benda yang karut dan sebagainya ni. Itu dia nak buka pintu tu. Ruqyah diri sendiri, lazimi Al-Quran dan Sunnah, baca Quran, baca surah Al-Baqarah, baca ulang-ulang surah Al-Baqarah tu. Sebab Nabi SAW bagi tahu, akhdhuha barakah, akhdhuha al-barakah, wala yastati'uha al-batalah. Mengambil surah Al-Baqarah tu, beramalkan surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah, melazimi surah Al-Baqarah tu membawa kepada keberkatan. Wala yastati'uha al-batalah. Maksudnya sihir takkan mampu untuk melawan surah Al-Baqarah. Sihir tak mungkin akan sampai bila orang itu membaca surah Al-Baqarah. Dan dia akan membatalkan sihir. Surah Al-Baqarah akan membatalkan sihir dengan izin Allah. Sebab tu macam mana? Baca surah Al-Baqarah, dengar tafsir tentang surah Al-Baqarah, bincang dengan isteri, baca surah Al-Baqarah, bincang, buat majlis ilmu dengan murajaah dengan isteri. Duduk tengok isteri kita ni, jangan tengok nak benci ke apa. Ajak dia bincang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu. Dan minta bangkit waktu malam, 1/3 malam, bangkit sebelum subuh. Ajak isteri tu, ambil wuduk sama-sama, solat dua-dua sekali. Minta dekat Allah petunjuk. Adu dekat Allah, jangan pergi dekat ustaz ke, dekat mana-mana, bomoh ke, ustaz bomoh ke, ustaz dukun ke apa, jangan. Minta dekat Allah terus. Sabit dalam riwayat hadis, Nabi SAW bagi tahu, bila seorang hamba yang minta dekat Allah pada waktu satu ketika Allah Ta'ala turun tu, Allah akan kata, siapa hambaku yang minta untuk aku berikan kesembuhan, aku akan bagi kesembuhan. Itu jaminan Allah. Sabit dalam hadis-hadis yang banyak tentang sifat nuzul Allah. Allah Ta'ala turun 1/3 malam, terakhir, Allah akan cakap, siapa hambaku yang minta untuk disembuhkan, aku akan sembuhkan. Yakin dengan Allah. Jangan kita pergi terus jumpa benda-benda yang ngarut. Allah Ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.